السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya dengan menggunakan kitab Bahrul Madi, syarah bagi Mukhtasar Sahih Tirmizi, yang disusun oleh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Barbawi. Ini pada juzuk yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam tajuk berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan niat, hadis niat, yang mana hadis ini adalah merupakan satu hadis yang menyumbangkan sumber yang utama di dalam hukum di dalam Islam. Niat adalah merupakan perkara yang paling asas. Jadi bermakna hadis ini adalah merupakan hadis asas tentang agama Islam, hadis tentang niat, yang mana hadis yang agung ini istimewanya diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab, Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sambungannya pada muka surat 10, kitab Jawi muka surat 10. Pada masalah yang ke-20, betul, yang mana istimewanya kitab ini dia pecahkan kepada masalah-masalah, mana nombor pecahan itu dinamakan sebagai masalah. Masalah yang ke-20, masalah membetulkan niat dan ikhlas bagi Allah, yang mana masalah ini berkenaan dengan meluruskan niat, membetulkan niat. Yang kedua, ikhlas bagi Allah. Yang pertama, melurus ataupun membetulkan niat. Yang kedua, ikhlas. Jadi bermaksud hadis ini ada dua pecahan. Satu berkenaan dengan niat, mengesahkan ataupun batalnya satu amalan. Yang kedua tentang ikhlas. Satu ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selain daripada Allah. Ada dua perkara berkenaan dengan niat ini. Satu berkenaan dengan amali, yang kedua berkenaan dengan hati. Di mana ikhlas itu adalah merupakan perkara yang ada hubung kait dengan hati. Ketahui olehmu sekiranya ya saudaraku,
Tiap-tiap amal itu dengan niat. Dipanggil amali. Amal itu amal perbuatan. Amali. Setiap amal itu dia berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan ataupun setiap amalan ataupun amali itu dengan niat. Mesti ada niat. Bagaimana rukun solat kita yang 13 itu ada niat. Niat itu dipanggil sebagai niat yang ada kaitan dengan perbuatan amali. Amali itu perbuatan lah. Kan rukun sembahyang kan ada 13. Ada ingat? Rukun sembahyang 13 yang takbiratul ihram dan niat. Niat tu masuk di dalam takbiratul ihram. Ada 13 rukun solat. Dan niat yang dimasukkan di situ berkenaan dengan ikatan amali kita. Mana dirukun kepada solat. Dan niat itu di hati. Apa yang dimasukkan niat? Tempat niat itu adalah hati, khatir ataupun suatu bentuk lintasan dalam hati secara putus ataupun jazam untuk kita melakukan satu perbuatan. Ini keistimewaan manusia, dia ada niat. Dan apabila satu orang itu berniat, belum tentu lagi dia buat. Tetapi kalau dia putus ataupun jazam niat dia akan buat. Bagaimana? Niat kita salat bermula dengan kita qiyam. Kalau kita qiyam itu mana perbuatan itu menunjukkan kita pasti nak salat. Dan apabila kita sebut Allahu Akbar, niat itu masuk dalam Allahu Akbar bermakna sudah putus memang kita salat. Jadi niat di situ sudah jelas dengan jazam putusnya memang kita solat dan niat itu di dalam hati. Kalau niat tidak berserta dengan perbuatan, dia angan-angan ataupun belum pasti lagi niat, keinginan. Dan kerana itu dalam kaedah yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i kita, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'il. Qasad, tujuan satu perkara berserta dengan perbuatan itu. Maknanya niat kita itu berserta masa kita berdiri dan niat itu dimasukkan di dalam takbiratul ihram, alif hingga ra akbar. Qasad, ta'aruf dan ta'yin itu masuk di situ. Maknanya diikat. Niat itu mesti dengan perbuatan, barulah dia akan jadi benda yang kita buat. Jadi bermaksud dalam mazhab Syafi'i kita, dia menetapkan niat itu bukan berlaku sebelum solat. Dia mesti di dalam takbiratul ihram yang mana kita sudah qiyam. Manakala orang yang tidak mampu berdiri, dia duduk, boleh duduk, solat duduk, dan dia bertakbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Sebut Allahu Akbar, alif sampai ra akbar, dimasukkan niat di dalam sebutan itu. Dan bagi mereka yang mampu berdiri, tidak sah solatnya bagi kalau dia solat duduk, melainkan solat sunat. Solat yang fardu tidak sah bagi orang yang mampu berdiri, dia solat secara duduk. Kalau solat sunat, kalau orang itu mampu berdiri, dia solat sunat secara duduk, dia dapat separuh pahala. Sabit dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan solat fardu, seseorang yang mampu berdiri dia duduk tidak sah solat dia. Dan niat itu di hati. Kita ingat niat itu di hati. Yang kita usolli fardul maghribi salasa rakaatin dan sebagainya itu dia panggil lafaz. Talaffuz, berlafaz itu luar daripada solat. Di mana berdasarkan sebagian ulama mengatakan talaffuz ataupun lafaz niat itu membantu untuk hadir niat di dalam hati. Yang tepatnya niat itu di dalam hati. Yang kita usolli itu adalah merupakan lafaz sebelum daripada solat. Seseorang yang berlafaz tetapi tidak ada niat dalam hati untuk solat, tak jadi solat. Sebab niat itu adalah merupakan awal daripada rukun solat itu sendiri. Dan kenapa ini amal itu dengan niat? Tiap-tiap amal itu dengan niat.
Dan niat itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Itu nak faham. Kalau orang tanya kita ataupun amalan kita, bagaimana niat itu? Yakni dengan amal. Tiap-tiap amalan dia ada niat. Apa saja rukun Islam itu ada niat, mesti niat. Kita bayar zakat ada niat. Kita tunaikan haji, umrah ada niat, mesti niat. Dan niat itu di dalam hati kita. Maka hendaklah betulkan dia dan ikhlaskan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkataan di situ. Maka hendaklah betulkan dia, itu satu rangkap. Yang kedua, ikhlaskan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu mesti betul, mesti tepat, mesti lurus, mesti mengikut kaedah yang ditetapkan. Jadi sembahyang tadi kita sebut, kita ulang contoh sembahyang yang paling dekat dengan kita ataupun solat. Niat tu yakni di dalam takbiratul ihram dia ada qasad, ta'aruf, ta'yin. Sengaja aku salat fardu maghrib, mana tiga perkataan, tiga bahagian. Qasad tu maknanya sengaja aku salat. Fardu tu ta'aruf, ta'yin tu jenis apa, maghrib contohnya. Mana tiga tu mesti ada di dalam Allahu Akbar. Itu yang dimaksudkan adalah betulkan dia. Mesti kita faham apa yang kita niat. Jadi solat-solatnya adalah merupakan rukun Islam dan satu daripada perkara yang penting dan mengesahkan solat itu juga pengetahuan kita tentang solat. Kan solat kan ada syarat sah, syarat wajib solat itu 6 perkara. Lepas tu syarat wajib solat dia ada 5 perkara. Dan apabila kita ada dua benda tu, syarat wajib solat diikuti dengan syarat sah solat, barulah dia ada 13 rukun solat. Ataupun setengah ulama pecahkan jadi 17, diasingkan dalam thama'ninah. Jadi kalau kita kombinasikan sekali, dia ada 13. Dan itulah yang penting, maknanya nak betulkan niat tu mesti betul. Mesti betul dengan kaedah niat itu sendiri. Yang kedua, ikhlaskan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud niat yang kedua, amalan itu hanya kerana Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang laki-laki ada dia atau perempuan barang yang diniatnya. Yakni jikalau niat baik, nescaya Allah Ta'ala balas dengan baik. Dan jikalau tiada baik, nescaya Allah Ta'ala balas dengan tiada baik. Hadis ini dia ada dua rangkap tentang niat. Kalau tuan tengok semula, innamal a'malu binniyat, itu berkenaan dengan tuntutan amalan tu mesti dengan niat. Mana rukun sembahyang umpamanya dia niat bagi rukun. Yang kedua di sini dia ada rangkap yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi hanya bagi seseorang itu bagi apa yang dia niatkan. Di sini rangkap yang kedua tu ikhlas. Mesti kerana Allah. Niat yang pertama berkenaan dengan niat yang ada hubung kait dengan rukun bagi amalan kita. Niat yang kedua ikhlas. Jadi dalam hadis ini ada dua perkara. Kalau seseorang tu dia salat niat betul, niat yang meraihkan perbuatan ibadah ataupun sembahyang contohnya betul, tetapi dalam hatinya tidak ikhlas, maknanya sembahyangnya sah tetapi pahala tidak ada. Sebab yang pertama tadi dia niat betul, solatnya dia betul, niatnya ada dalam takbiratul ihram betul, rukunnya semua betul, mula dengan niat tadi. Tapi sembahyang ataupun solatnya kerana untuk dilihat orang. Bagaimana? Solatnya dari segi hukum fikahnya sah sebab niat itu sudah meraihkan, mengiringi akan solat. Contoh solat itu saya ambil contoh yang paling mudah, dia adalah merupakan amali kita, perbuatan kita. Dan yang kedua, salat itu kerana Allah, untuk Allah. Yang disitulah seorang yang tidak ikhlas sembahyang kerana apa? Kerana nak orang puji,
ataupun solat kerana sesuatu bukan kerana Allah. Di mana dalam hukum fiqh solat sah tetapi pahala tidak ada sebab tidak ikhlas. Ini yang dimaksudkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini apa yang bagi seseorang tu apa yang dia niatkan, maksud ini keikhlasan dia. Mana kalau satu orang tu dia bersedekah kerana untuk dipuji, itu apa yang dia niatkan. Bagi seseorang tu apa yang dia niatkan, apa yang dia inginkan. Kalau seseorang tu dia solat sebab apa? Nak orang tengok dia ni oleh apa ahli ibadah. Maknanya dia dapatlah pujian dari orang tapi tidak dapat pahala daripada Allah. Itu maksudnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya bagi seseorang, setiap seorang tu apa yang dia niatkan. Itu maksud dia ada dua rangka di situ. Dan kerana itulah apabila kita beribadah mesti kita lakukan hanya kerana Allah. Ibadah yang dilakukan kerana riak. Riak itu maksudnya daripada kata ra'a, tunjuk, menunjuk-nunjuk kepada orang lain, yang mana ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Riak itu adalah merupakan dosa besar. Tuan pernah belajar kan di dalam kitab Al-Kabair, dosa besar. Di antara awal-awal tajuk perbincangannya adalah riak. Riak itu adalah merupakan perbuatan hati. Seseorang melakukan ibadah bukan kerana Allah, sedekah bukan kerana Allah, solat bukan kerana Allah, tunaikan haji umrah kerana nak gelaran, ataupun dia buat apa saja bukan kerana Allah tapi nak keduniaan, nak pangkat, nak pujian. Makna perbuatan yang dia buat tu ra'a, menunjuk-nunjuk riak. Sebelum riak tu dia ada sum'ah, makna dia nak orang dengar apa yang dia buat, apa yang dia perkatakan, dia panggil sum'ah. Dia mula pada peringkat bawah lagi. Riak ni dah kemuncak lah sebelum jadi takabur. Takabur tu kemuncak daripada riak. Dia ada ujub, ujub tu mula-mula lagi, ujub sum'ah tu awal lagi. Naik kepadanya dia akan jadi riak, dan kemuncak daripadanya adalah takabur. Yang berlaku kepada iblis itulah takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan. Iblis tu enggan untuk ikut perintah Allah dan juga dia takabur. Aba wastakbara kana minal kafirin. Isim kana isu di mana jadilah dia orang kafir. Dengan sebab apa dia takabur? Mula dia enggan ikut perintah Allah, lepas tu dia takabur, sombong kepada Allah. Kana minal kafirin. Sombong tu dia akan jadi kafir, membawa kepada kekufuran. Makhluk Allah yang kufur kepada Allah yang pertamanya adalah iblis. Jadi hadis ini menerangkan perkara itu. Jangan ada riak, mula riak. Riak tu maknanya beribadah bukan kerana Allah, tunjuk-tunjuk, ataupun kerana sum'ah, untuk didengarkan oleh orang amalan kita, bacaan Quran kita, zikir kita dan sebagainya. Ataupun ujub. Ujub ni maknanya bangga diri, bangga sebab mungkin kerana kita boleh jadi bini-bini, bangga. Di situlah dia akan naik kepada riak. Dia panggil sebagai sifat mazmumah, sifat tercela, perbuatan yang tercela yang ada dalam hati. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Apabila kita beramal ni, dalam hadis ini sebut dua. Satu berkenaan dengan rukun niat tu ada kaitan dengan amali. Yang kedua berkenaan dengan tujuan kita untuk apa. Mungkin amali kita betul, kita dah belajar dalam ilmu fiqh niat betul, tetapi untuk kita tujuan ibadah tu bukan kerana Allah. Di situ kita bermasalah. Penat kita bangun malam tapi kerana bukan kerana Allah. Penat kita solat berjamaah bukan kerana Allah. Di mana ibadah kita sah dari segi zahir hukumnya, tetapi dari segi penerimaan Allah tidak diterima. Nanti orang kata kalau majlis tak payahlah solat berjamaah, nak tunjuk-tunjuk. Tidak, solat berjamaah itu memang syariat Islam. Solat berjamaah itu memang sifatnya kena tunjuk. Hati kita lah yang nak jaga, jangan nak menunjuk.
Seseorang yang tidak solat berjamaah, dia kata solat berjamaah itu menunjuk-nunjuk, perbuatan tidak solat berjamaah kerana takut menunjuk itu, kata ulama, dia juga riak. Orang yang beribadah, dia tunjuk beribadah, itu riak. Seseorang yang tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan syiar Allah, solat berjamaah ni syariat dan syiar. Syariat itu hukum Allah, syiar itu lambang kepada Islam. Seseorang itu dia tidak solat berjamaah, takut riak, perbuatan itu pun riak, kata ulama. Nak hati-hati. Jadi bagaimana? Apa kita sudah biasa solat berjamaah, dia akan kebiasaannya tak ada perasaan itu, dah tak ada dalam diri kita. Apa tiba waktunya kita solat berjamaah, tiba waktunya solat berjamaah, memang tak ada perasaan nak tunjuk pada satu sekolah biasa. Sebab sudah jadi kebiasaan. Apa kebiasaan? Tak adalah benda-benda yang nak tunjuk. Yang mula-mula mungkin ada, itu biasa. Apabila kita sudah jadi kebiasaan, perasaan nak menunjuk itu hilang. Dan kalau ada juga, itu adalah merupakan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang memberi waswas dalam hati kita itu adalah jin ataupun syaitan dan juga manusia. Dia tiup dalam hati kita, janganlah solat berjamaah nanti nak tunjuk-tunjuk. Itu kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah. Tu tiupan daripada syaitan, dia bagi waswas. Kita pun dia tak payah juga. Dia tak payah juga, kita pun jadi pengikut syaitan, solat di rumah. Saya tak tunjukkan kepada siapa ya. Dia tak adalah nak tunjukkan kepada siapa. Jangan pula kecil hati, tidak. Mungkin kita ada kesibukan dan sebagainya. Tidak. Ini kita ambil ingat untuk diri sendiri. Kita ambil ingat untuk diri sendiri. Mungkin kita kelelahan, mungkin kita kepenatan, mungkin kita tidak ada masa, tak sempat nak salat berjamaah. Tapi dalam hati kita tu ada keinginan. Maknanya sudah ada. Mungkin sebab-sebab yang lain. Tak ada saya tujuan sikit pun untuk memperli siapa-siapa, tak ada. Saya kalau berceramah di mana-mana, yang kenal tak kenal pun menyentuh saya punya nada dan cakap saya. Di sini mungkin tuan-tuan kenal saya, di tempat lain saya tak kenal orang, itulah dia saya cakap. Tak ada niat saya nak perli siapa-siapa. Nak cakap haji mulut itu perli, tidak. Saya niat untuk saya. Moga-moga kita ni akan diletakkan oleh Allah di atas landasan kebenaran. Itu dia. Kitab kita ni agak lama masa untuk habis, sebab setiap perkataan tu ada nilai. Ini kelebihan orang alim mengarang kitab. Setiap perkataan tu memang ada nilai untuk dibahaskan. Kalau buku-buku yang baru kita beli itu biasa saja. Satu ayat tu dia satu ayat lah. Berbeza dengan kitab lama ni, dia ada nilai. Setiap perkataan tu ada yang nak disampaikan. Cuma bergantung kepada kepekaan kita yang membaca. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang laki-laki ada ia atau perempuan barang yang diniatnya, yakni jikalau niatnya baik, nescaya Allah Ta'ala balas dengan baik. Mana laki-laki dan perempuan, orang Islam, muslimin wal muslimat, orang Islam laki-laki dan juga orang Islam perempuan, apabila mereka niat dalam perkara yang baik, dia akan jadi baik. Dan jika tiada baik, dan saya Allah Ta'ala balas dengan tiada baik pula. Seseorang yang meniatkan sesuatu yang baik dengan yang baik, Allah Ta'ala akan bagi pahala. Seseorang meniatkan suatu benda untuk buat benda yang tidak baik, di mana sebelum buat tu Allah Ta'ala tak beri lagi dia punya dosa. Apabila satu orang tu buat, dia baru akan dapat dosa. Bulan Muharram ni bulan yang mulia. 4 bulan Muharram ni di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pahala beribadah dalam bulan Muharram ni besar. Begitu juga dosa yang dilakukan di dalam bulan Muharram juga besar. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, pahala beribadah dalam bulan Ramadan besar.
besar-besar pahalanya, ajran kabira, besar-besar. Tapi kalau buat dosa dalam bulan Ramadan pun besar-besar juga. Saya ambil contoh yang lain. Kita pergi ke Makkah, Madinah. Seseorang yang bersalat di sana satu rakaat menyamai 100,000 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi yakni 1,000, di Masjidil Aqsa 500. Tempat-tempat itu memang pahalanya besar. Apa kita melakukan ibadah, maknanya bukan setakat solat saja, ibadah yang lain pun gandaannya begitu, ratus ribu. Tapi apabila kita melakukan dosa di tanah haram Makkah dan juga tanah haram Madinah, di mana dosanya besar juga, tempat yang berpahala besar, kita melakukan dosa di situ, dosanya besar juga, berganda juga. Begitu juga dengan bulan. Apabila bulan tu dia mulia sungguh di sisi Allah, pahalanya banyak dan besar-besar. Apabila kita buat dosa pun dia akan jadi berganda juga. Inilah bergantung kepada niat. Apabila kita niatkan satu benda, niat yang di antara kadang-kadang kelalaian ataupun ketidakpahaman kita, dan sesuatu yang baik, niat baik, okey. Sesuatu yang baik, niat jahat, tak okey. Sesuatu yang jahat, niat baik, tak okey. Faham? Kita contoh, saya ambil contoh. Dulu kan ada cerita Robin Hood. Robin Hood ni kira dia curi harta orang, nak beri derma kepada orang miskin. Derma kepada orang miskin tu baik, curi harta orang tak baik. Niat yang baik tapi perbuatan yang jahat tak jadi baik juga. Macam tu contoh, sesuatu yang baik, niat yang baik akan dapat pahala. Belum buat dah dapat pahala. Sesuatu yang baik, niat jahat belum tentu lagi dapat dosa. Tapi kalau dilakukan di dalam bulan-bulan yang mulia akan ada dosa. Ataupun diniatkan di tempat yang masjid di tanah haram Mekah pun akan jadi dosa kalau niat yang tidak baik. Niat tu banyak kesan pada kita. Masalah yang ke-21. Masalah niat itu sebagai umbi. Jadi niat itu sebagai umbi, sebagai perlu, sebagai sumber. Adapun dalam bahasa disebut manba' min nun ba'in, manba', yakni sumber ataupun perlu ataupun umbi. Jadi niat ini adalah merupakan umbi ataupun perlu ataupun sumber kepada ibadah. Niat juga sebagai umbi, perlu ataupun sumber kepada keikhlasan. Itu niat. Saya ambil contoh yang lain. Bercakap. Kita ni ada sifat bercakap, berkata-kata ataupun dipanggil Arab. Sebab sifat ni biasa kepada Allah. Allah tu sifatnya qadim. Kepada makhluk dipanggil Arab. Arab ni sifat hadis bagi makhluk lah. Umbi kepada bercakap kita tu di mana? Umbi di sini, di bahagian mulut kita. Di bahagian mulut, lidah kita ni adalah merupakan alat umbi untuk kita berkata. Di situlah kita ada sifat berkata. Allah Ta'ala jadikan di bahagian ini, umbinya di sini, sifat berkata. Ada orang yang ada mulut, ada lidah, tapi dia tidak boleh berkata sebab dia tidak ada sifat berkata. Bisu dia. Tapi dia ada alat, tapi dia punya perlu dia umbi, bercakap pun tak ada sifat untuk bercakap. Kita ni alhamdulillah ada alat untuk bercakap, lidah kita, dan di situlah umbinya untuk kita bercakap. Ini panggil sebagai sifat Arab bercakap. Sifat bercakap bagi makhluk lah. Kalau kita belajar dalam ilmu akidah, maknanya ada 4 bahagian bercakap ni kalam. Kalam ismi, nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, dan juga kalam lafzi. Kita ada yang tu tapi hadis baru. Bagi Allah adalah qadim, melainkan masdari dan juga lafzi itu adalah merupakan hadis. Itu apa yang tu kita akan belajar nanti lah. Dalam bab akidah kita akan sebut pelan-pelan. Cuma apa nak sebut di sini, perdu ataupun umbi itu apa contohnya? Dalam ibadah
niat tu adalah merupakan umbi dia. Kalau bercakap di sini alatnya, alat untuk bercakap, dan di sinilah dia punya perdu dia, umbi ataupun manba', yang sumber untuk bercakap. Di sinilah kita Allah Ta'ala jadikan sebagai sifat bercakap, sifat berkata-kata. Tapi kata ulama, berkata-kata tu adalah perbuatan. Kalau sifat tu bukan mana perkata, mana kita tak apalah, kita faham sifat berkata-katanya ada di sini sebagai umbi, di tempat umbinya. Itu umbi, masuk umbi. Umbi ataupun asas kepada amal. Kerana jikalau tiada dengan dia, maka dinamakan bangunannya terletak dan hapus bangunan atau pahalanya suatu ibadah itu dengan dia, dengan ada dia. Kita ulang. Yakni niat itu sebagai umbi, perdu, asas ataupun sumber kepada ibadah. Kerana apa? Kerana jikalau tiada dengan dia, kalau tidak ada niat itu, maka di manakah bangunan terletak? Asas. Apabila tidak ada niat, mana tidak ada lah ibadah. Contoh, kita ambil contoh, bangunan ni dia ada asas. Asas tu rukun. Rukun 13 tu mana asas bagi sembahyang. Kita ambil bangunan kita ni, tiang ni sebagai asas, umbi dia. Bangunan bumbung ni sebagai asas. Kalau tidak ada tiang ni, tidak ada bangunan surau kita. Macam itulah niat ini, kalau tidak ada, tak adalah satu ibadat. Sebagaimana tidak ada tiang, tidak ada bumbung, alat-alat asas ini bermakna tidak ada bangunan itu. Maknanya kekuatan ataupun kepentingan niat itu begitu. Dia sebagai asas. Kalau tak ada yang itu, tak ada ibadat kita. Kita sembahyang, kita tak ada niat, Allahu Akbar, tak niat apa-apa. Kita sembahyang, kita takbiratul ihram, tak ada niat. Lepas tu kita dah rukuk, sujud dan sebagainya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak niat tadi. Apa nak jadi? Tak niat, tak adalah sembahyang. Niat tu maknanya itulah pembukaan bagi sembahyang. Kalau tak ada niat, tak ada sembahyang. Kita tak niat nak puasa. Contohnya kita balik tarawih, kita pun tidur, punyalah penat, kita tak bangun sahur, terus je. Lepas tu bagaimana? Sedar-sedar siang lah, tak niat, tak ada lah, tak adalah puasa. Dan kalau kita bangun sahur, bangun itulah, bangun untuk kita bersahur tu maknanya dalam diri kita tu sudah ada niat untuk puasa. Untuk bezanya, kalau kita tidak ada niat, tidak ada ibadat, tu umbi kepada amalan kita. Dan hapus bangunan atau pahalanya suatu ibadah itu dengan tiada ia. Hapus, rosak, runtuhnya bangunan apabila tidak ada asas itu. Begitu juga terhapusnya pahala ibadah itu apabila tidak ada niat. Apabila niat itu tidak ikhlas kepada Allah. Bagaimana yang kita faham la ilaha illallah, kan? La ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar berhak disembah melainkan Allah. Termasuk daripada la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Maka ingatlah pula dan jaga-jaga. Ingat. Dia pesan lagi, ingat, jaga-jaga. Sebab niat ni memang penting sangat penting. Kalau tak ada niat kita wudu, tak jadi wudu. Niat tak ada wudu, tak ada niat masa kita solat, tidak ada solat. Kalau tidak ada niat kita nak puasa, tak ada puasa. Tak ada niat tunaikan haji, tak ada haji. Tak niat. Orang semua niat, dia tak niat. Tak ada niat, tak jadilah niat. Kerana itulah kursus untuk haji ni dia banyak maknanya, kerana pakai kursus. Sampai 2-3 kali kursus. Sebab apa? Nak faham. Takut pergi sana, satu benda kita tak buat, tak niat, tak jadi haji. Balik orang panggil kita haji, tapi tak ada haji, tak niat. Kan niat bagaimana? Dalam hati kita kan ada. الله أكبر الله
barang siapa niatnya membukakan bagi dirinya satu pintu kebajikan dan kebaikan, nescaya membuka Allah bagi dirinya 70 pintu kepada taufik. Niat, peranan niat. Yang tadi kita sebut niat tu dia ada kaitan dengan rukun satu. Mana kalau tak ada niat, ibadah yang rukun tu mesti dengan niat tak sah. Di sini niat itu untuk buka kebajikan. Contohnya, kalau kita niat untuk buat satu kebajikan, niat untuk buat satu kebaikan, nescaya Allah Ta'ala akan buka kepada niat kita itu dengan 70 pintu taufik. Contoh, saya ambil contoh. Kita ni niat nak solat malam, nak qiyamul itu maksudnya ibadah malam. Tahajud ni khusus kepada ibadah yang kita bangun waktu malam. Kita niat untuk tahajud niat. Kita belum solat lagi tapi niat untuk melakukan ibadah. Yang ni satu daripada tahajud, solat tahajud. Di mana niat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan bagi kita 70 pintu kebajikan dan 70 pintu kebaikan dengan sebab niat itu. Satu, niat dia ada kaitan dengan sah batal ibadah sebab niat itu sebagai rukun bagi ibadah. Di sini niat dalam perkara berkenaan dengan keinginan kita. Kita nak buat baik, niat kita nak bangun malam ni solat tahajud ni, tak pernah solat tahajud, nak solat tahajud ni. Dan dengan niat kita itu untuk buat kebaikan solat tahajud sudah tentu kebaikan dan kebajikan. Dia merupakan amalan para nabi, para rasul yang dahulu pun ada solat tahajud yang dan juga diperketatkan oleh Rasulullah SAW dengan arahan Allah. Kita nak solat tahajud, di mana niat kita itu Allah Ta'ala akan buka 70 pintu kepada taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ni dapat pahala niat aja. Kita niat nak bangun malam, tapi tak bangun-bangun. Tapi nak tidur niat, nak bangun tahajud. 2 tahun kita niat nak bangun tahajud, tak bangun-bangun juga. InsyaAllah 2 tahun dapat pahala nak bangun niat. Tahun yang ketiga baru bangun. Maknanya ada kita buat. Atau niat, besarnya niat ni. 2 tahun punya niat nak bangun malam, tapi tak bangun juga. Kunci jam bukan main dekat kepala, dekat ujung kaki. Tapi tiba bunyi matikan dia. Secara automatik tangan kaki kita matikan niat. Jadi bagaimana? Allah Ta'ala akan buka 70 pintu kepada taufik. Apa maksud taufik? Biasa kita dengar taufik wal hidayah, taufik wal hidayah. Hidayah tu, kita ambil hidayah dulu, dia bermula dengan hidayah. Hidayah tu maknanya keinginan. Hidayah tu keinginan untuk melakukan suatu amal-amal soleh. Dia panggil hidayah. Di mana hidayah tu Allah Ta'ala hembuskan ilham tu ke dalam hati kita untuk melakukan satu kebaikan. Dia panggil hidayah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan fajir dan juga taqwa tu di dalam hati seseorang. Dan ilham itu dia bergantung kepada potensi diri kita. Kita ni memang nak berubah sungguh dah. Kita memang nak berubah, di mana Allah Ta'ala akan beri ilham dalam hati kita, yakni keinginan untuk buat baik. Itu baru keinginan. Lepas apabila ada keinginan, ada hidayah itu, baru dia taufik. Taufik itu kekuatan untuk melakukan satu ibadah ataupun satu kebaikan, satu kebaikan. Saya ambil contoh. Kita ni sakit, contohnya kita sakit, kita ni ingin solat berjamaah. Itu maksudnya hidayah. Kita tak dapat pergi sebab kita tak boleh nak pergi, melainkan ada orang usung kita pergi solat berjamaah. Maknanya kekuatan. Itu dipanggil taufik. Kita ambil kalau kita sihat, kita ni ada keinginan untuk melakukan satu kebaikan, nak solat berjamaah. Maknanya dia panggil hidayah. Dan tempoh apa sampai tempoh azan kita pergi, maknanya itu dipanggil sebagai taufik. Kekuatan itu diberi oleh Allah untuk melaksanakan hidayah itu tadi. Boleh faham? Kan biasa kita dengar taufik wal hidayah, taufik dan hidayah. Sepatutnya hidayah dahulu baru taufik kemudian, tapi sudah biasa macam tu. Taufik itu mana kekuatan untuk melakukan sesuatu kebajikan, suatu amal yang saleh. Hidayah itu keinginan.
Kadang-kadang keinginan saja tak buat. Itu mana tak ada hidayah, tak ada taufik lagi. Dan bagaimana kita dapat ke surau ataupun duduk dalam majlis ilmu, bermula daripada hidayah keinginan itu tadi, kita laksanakan itu secara majas saja, secara akal macam kita buat, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala yang buat untuk kita. Mana taufik itu Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk kita buat ibadah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat. Taufik itu, kekuatan itu diberi oleh Allah sehingga kita dapat solat berjamaah. Itu kerana kita syukur. Bukan sebab diri kita, sebab Allah Ta'ala pilih kita. Dengan sebab keinginan, potensi dalam diri kita nak buat ibadah, Allah Ta'ala beri ilham sebagai hidayah. Dan kita buat ibadah, Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala sebut Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu buat, syukur. Sebab Allah Ta'ala yang bawa kita secara hakikatnya untuk solat berjamaah. Walaupun secara majazinya, secara akalnya macam kita buat, itu nisbah saja. Apa yang kita buat itu nisbah sahaja pada akal yang kita buat. Tapi hakikat Allah Ta'ala yang buat untuk kita sebab potensi yang ada tadi. Dan barang siapa niatnya membuka baginya dirinya satu pintu kejahatan dan ketiadaan baik, nescaya membuka Allah ke atasnya 70 pintu kemunduran. Jangan ada dalam hati kita tu nak buat satu kejahatan. Nescaya Allah Ta'ala akan buka kepada dia 70 pintu kemunduran, kerosakan dan sebagainya. Jangan ada dalam kita untuk buat niat untuk buat kejahatan. Kadang-kadang kalau kita marah sangat, takut kita ada bunuhkan dia. Niat nak bunuh tu bahaya. Niat nak bunuh orang Islam ni bagaimana tak masuk syurga. Walaupun bukan kafir, tapi mengambil nyawa. Kan kita belajar dalam kitab Al-Kabair kan, dosa besar tu. Selepas daripada syirik, selepas daripada sihir, selepas itu dia bunuh kan. Bunuh jiwa yang Muslim tak masuk syurga. Mana niat nak bunuh itu pun jangan. Sebab takut Allah Ta'ala lorongkan kita bunuh orang. Alhamdulillah. Dan kesia-siaan, maka pintu kebajikan itu daripada baik niat. Pintu kebajikan itu daripada baik niat. Nak buat kebajikan itu mulanya niat. Niat tu pintunya. Kita dah niat dah malam nanti tidur, kita niat nak solat tahajud malam. Niat pintu nak buat kebajikan, Allah Ta'ala kejutkan kita. Niat dalam hati kita nak bangun solat subuh berjamaah, kita dah niat pintu, buka pintu. Kena ada pintu lah. Nak masuk kepada kebajikan tu adalah pintu. Pintu tu apa? Niat. Niat mesti nak ada niat buat kebaik. Kena buat kebaikan, nak buat kebajikan setiap masa. Kadang-kadang benda tu tidak buat, tetapi dengan niat itu dah kita ada pintunya. Nescaya kita akan dapat pahala walaupun kita tak buat. Niat kalau kita ni kalau kaya nak bersedekah, nak buat amal jariah, nak wakaf dan sebagainya, niat mesti ada niat. Niat juga dalam hati kita kalau kita ni ada hayat kita, kalau ada keperluan jihad, kita nak jihad, niat. Walaupun di sana belum ada keperluan untuk jihad, kena ada niat. Para sahabat, para salafus salih sentiasa ada dalam diri niat untuk jihad jalan Allah. Kita kena ada niat. Mungkin kita tak jumpa peperangan itu, tapi nak ada niat. Yang kita tak ada niat, niat benda yang baik. Niat tu pintu kepada kebaikan. Niat pintu kepada kebaikan. Mesti ada niat. Niat yang baik, perkara yang baik kita masukkan niat. Mana ada pintu? Jangan perkara baik langsung tak ada niat. Tak boleh lah. Tak ada pintu, macam mana nak masuk tak ada pintu? Kadang-kadang banyak kebajikan, amal-amal soleh yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, tapi kita tak mampu nak buat. Mesti nak ada niat, mesti pasang niat. Dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Begitu juga pintu kejahatan, permulaan pintu nak buat jahat itu dengan niat tu, niat jahat. Dia akan buat yang jahat. Apabila satu orang hamba Allah berniatkan akan satu perkara kebajikan, diberi pahala ke atasnya jikalau tiada diperbuatnya sekalipun, sebagaimana tersebut dalam Musnad Abi Ya'la bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, berkatalah Allah Ta'ala bagi malaikatnya, yakni hafazah, malaikat hafazah, malaikat penjaga hafazah,
Hafiz mana jaga lah. Hafazah tu penjaga. Hafiz Al-Quran, hafiz hadis, jaga Al-Quran, jaga hadis, dia hafal. Hafazah ni maknanya dinisbahkan kepada malaikat yang menjaga. Jadi pada hari kiamat, suratkan olehmu bagi hamba-Ku itu baginya pahala, baginya pahala, bagian-bagian pahala. Maka katanya, ya Tuhanku, tiada kami ingat akan demikian itu, dan tiada ia dalam sahifah. Sahifah tu lembaran. Kalau kitab, mana ni panggil kitab. Sahifah tu yang lembaran, A4 paper tu kan. Kita satu helai dia panggil sahifah, lembaran. Maka firmannya bahawasanya ianya telah meniatnya. Cerita ni, hadis ni disebut di dalam Musnad Abi Ya'la. Bagaimana kata Rasulullah, di hari akhirat besok kiamat ni, qiyam berdiri. Manusia berdiri di mahsyar. Semua orang berdiri qiyam, masa qiyam sembahyang lah. Semua orang qiyam nak solat. Kiamat ni mana tempat untuk kita berdiri. Mahsyar tu mana hasyar, tempat berhimpun. Nama kiamat tu banyak, menunjukkan keazaban, menunjukkan kesengsaraan, menunjukkan besarnya hari kebangkitan tu banyak. Banyak namanya. Hasyar tu, mahsyar tu tempat kita berkumpul. Hasyar. Kiamat tu mana qiyam, berdiri, tempat berdiri, tak boleh duduk sana, tak ada orang duduk. Takkan boleh tengok di mahsyar orang duduk macam datang sandal duduk. Tak ada, memang takkan ada. Tak ada siapa pun nak duduk, tak ada siapa berani nak duduk, takut. Dan memang semua orang takut. Di mahsyar besok, semua orang bangkit dalam keadaan tidak bersunat, tidak berkhitan. Tanpa ada sendal pakaian pun, tanpa ada selipar, tak pakai selipar pun, tanpa bercukur bulu hari-hari, tak ada, kosong. Sebagaimana satu orang tu lahir, macam tu lahir. Takut sangat-sangat. Aisyah kata, ya Rasulullah, orang tak tengok, ada orang lain tak ada. Rasulullah kata, takkan orang mampu nak tengok. Ketakutan hari itu tak ada teringin orang nak tengok orang lain. Maknanya tak ada orang boleh duduk di mahsyar. Takut. Qiyam ni berdiri, semua berdiri. Qiyamat. Mana di hari kiamat besok, di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, hafazah, pada hari kiamat suratkan olehmu bagi hamba itu bagian-bagian pahala. Allah Taala kata, catatlah pahala bagi hamba aku itu bagian-bagian pahala. Dan katanya, malaikat kata apa? Ya Tuhanku, tiada kami ingat akan demikian itu. Malaikat kata, kami tak ingat, tak pernah dia buat. Malaikat ni akan catat apa yang manusia buat. Apa yang manusia ini niat, malaikat tak tahu apa yang kita niat. Malaikat ni dia catat apa yang kita kata, dan dia catat apa yang kita buat. Itu malaikat. Apa yang kita niat dia tak catat. Atau Allah Ta'ala sendiri akan memberi pahala. Bagaimana puasa kita tu lah. Puasa ni yang paling sempurna dalam hati kita. Zahir tu makan minum, malaikat akan catat. Kalau satu orang tu dia bersahur, buka puasa, catat itu perbuatan. Tapi apa yang ada dalam hati kita, kita jaga hati kita, kita jaga mata kita, kita jaga telinga kita, yang tu malaikat tak tahu sebab benda berkaitan dengan hati. Itulah puasa ni kan special, Allah Ta'ala yang akan balas. Sebab benda yang ada dalam hati kita, malaikat tak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Begitu juga dengan niat kita ni, kata Allah kepada malaikat, catat amalan-amalan dia yang buat bagian-bagian. Kata malaikat, kami tak ingat dia buat macam tu. Maknanya malaikat pun bukan makhluk yang sempurna. Dia catat dengan apa yang kita buat dan apa yang kita cakap. Dan tiada ia dalam sahifahnya tak dicatat. Malaikat kata tak ada yang tu. Maka firman Allah bahawasanya ianya telah meniatnya. Hamba aku ni banyak niat. Dia sentiasa niat nak buat kebajikan. Kalau dia kaya, dia nak bersedekah, dia nak infak, nak buat wakaf. Kalau dia sihat, dia nak beribadah dan sebagainya. Kalau dia niat, sentiasa hidup dia tu niat untuk buat kebajikan. Itu sumber pahala. Jangan kita ni tak ada niat nak buat kebajikan. Lebih malah lagi niat nak buat keburukan sepanjang masa. Kalau dapat itu curi dulu. Tengok kalau orang sedang, kalau dapat ambil cita-cita. Niat nak ambil. Niat nak buat jahat, malaikat tidak jadi pahala. Dan tidak jadi dosa. Niat nak buat jahat belum diberi dosa. Kalau kita buat baru dapat dosa. Tapi niat ni belum buat, dah ada niat kebaikan, terus akan ada pahala. Habis. Ini kalau kita sama sikit boleh.
Cerita. Kena berhenti di sini. Boleh? Cerita ni khilasah, conclusion daripada apa yang kita nak kita sebutkan tadi, kesimpulan. Masalah hikayat dua saudara bertukar niat ni, cerita ni popular. Cerita ni popular bagaimana dua orang saudara dia bertukar niat. Bukan kesalahan niat, dia tukar niat dia. Dua orang saudara, cerita ni memang popular, masyhur. Dengar ya saudaraku, ambil perhatian, ingat. Adalah dua orang yang bersaudara, seorangnya pemboros dan seorang kuat berbuat ibadah kepada Allah. Ada dua saudara, dua adik-beradik. Satu orang tu pemboros, maksud pemboros ni berjoli-joli, dia berpoya-poya, dan seorang lagi kuat ibadah. Ni dua orang adik-beradik ni. Maka yang kuat berbuat ibadah itu mencita ia hendak melihat iblis. Dia nak tengok iblis. Yang kuat ibadah dia kata, aku ni dah kuat ibadah, kalau Allah Ta'ala makbulkan aku nak tengok iblis. Kita tak nak tengok iblis ni. Jangan nak tengok iblis. Bukan kita takut saja, tapi hasutan dia tu kita tak nak. Tapi dia ni nak tengok iblis. Tiba-tiba pada satu hari zahirlah iblis baginya. Satu hari Allah Ta'ala makbulkan kehendak dia, dia dapat lihat iblis. Katanya, amboi, ruginya kamu, sia-siakan umur kamu 40 tahun dalam menyempit-nyempit dan menyusah-nyusah badan kau. Dapat iblis pun kerja dia lah. Syaitan ni kerja dia untuk menjauhkan seseorang daripada ketaatan kepada Allah. Iblis kata apa? Amboi, aku tengok kau ni 40 tahun ibadah, sampai susah-susah begini, kena malam kena bangun, siang hari puasa lagi, ada duit tak simpan nak bersedekah lagi, mata tak tengok maksiat, telinga tutup daripada dengar maksiat, hati jaga untuk Allah saja. Susah hidup kamu, sempit-sempit 40 tahun ibadah kerana Allah ni. Dia dah hasut. Sekarang ada lagi umur engkau sebagaimana yang telah habis itu. Iblis kata, engkau ada lagi 40 tahun tadi kau beribadah kuat-kuat, habis masa engkau sempit sebagainya, engkau ada lagi 40 tahun nak hidup. Dia dah hasut. Ni jangan tuan-tuan, jangan kita nak tengok iblis. Capailah dahulu rasa-rasa kesedapan dunia, kemudian kembalilah kamu berbuat ibadah. Iblis kata, 40 tahun kau dah beribadah kepada Allah, dah banyak kan? Ada 40 tahun lagi kau rasalah nikmat dunia. Buatlah berpoya-poya, buatlah benda yang kau suka dengan dunia ni. Jadi tiada rugi kamu dunia dan akhirat. Iblis kata, bedalah 40 tahun kamu dah ibadah, lagi 40 tahun kamu berpoya-poya, kan beda ni. Dia tak iya juga. Ayat juga iblis memang kerja dia menyentuh, yuwaswisu fi sudurin nas, membuat waswas di dalam sudur dada manusia. Kan 40 tahun kamu ibadah, bangun malam, solat tahajud, bersedekah sampai tak ada duitnya, makan pun jimat-jimat. 40 tahun lagi buatlah poya-poya, buatlah suka-suka dengan dunia, kan balance 40 okey lah. Allah Ta'ala kan adil, pandai. Iblis ni jangan sampai dia ikut begitu. Memang dia habis. Maka kata hati orang yang kuat ibadah itu, sungguh pula rugi aku berapa lama. Baiklah aku turun kepada saudaraku, mufakat bersama-sama. Orang tu berada termasuk sultan. Dia kata 40 tahun betul lah rugi aku beribadah. Kalau macam tu aku nak jumpa saudaraku yang suka berpoya-poya tu, aku nak bincang dia apa nak buat malam ni. Nak pergi disco kat mana, dandut kat mana-mana pula ke, ataupun kira nak apa ni, bagi tonggang sikit, bagi mabuk sikit dengan dia, barulah beda. Dia dah tembakkan hasutan kan. Makan dan minum bersedap-sedap dalam 20 tahun, kemudian aku taubat dan menyembah Allah Ta'ala dalam 20 tahun baki. Dia kata, kalau 40 tahun baki hidup aku lagi, Iblis dia kata tadi, dia tahulah, dia kata. Jadi aku berpoya-poya, buat maksiat kepada Allah 20 tahun, lepas tu aku bertaubatlah 20 tahun lagi. Mana orang tu berangan-angan untuk buat kebajikan. Bahaya, jangan angan-angan buat kebajikan. Niat satu perkara, angan-angan satu perkara. Maka ia pun turun daripada tingkat rumahnya yang di atas ke bawah, mendapatkan saudaranya dengan niat demikian. Jadi dia kata, aku nak jumpa adik aku lah. Dia ni bab maksiat ni nama teror.
Mana-mana pusat karaoke dia memang tahu. Nak tonggang mana yang dia tahu semua. Kaberet, apa kaberet? Nama dulu kaberet kan, kita berani kaberet dulu. Kaberet. Adapun saudaranya yang pemboros tadi duduk dengan memboros minum arak dan berbuat macam-macam kejahatan. Pada suatu masa ia dalam sedar daripada mabuknya didapati dirinya dalam sebusuk-busuk hal kerana badannya dan kainnya berlumur dengan kencing dan kotor. Dan ianya terbanting di atas tanah dalam kelam malam pula. Bila sedar ia akan dirinya jatuh ia demikian, berkatalah hatinya, amboi, sia-sianya aku, amboi, ruginya aku. Adik dia kat bawah tu yang suka boya-boya minum arak, pergi danduk sana sini dah, tak ingat apa dengan akhirat. Satu hari dia sedar-sedar dia dengan busuk muntahnya, pakaian yang kena muntah, dia pun tidur kat longkang mana. Kata teruknya aku, kata dia, sampai bila aku nak hidup macam ni, kata dia. Dia fikir, dia fikir, kata teruk betul aku. Habislah umur aku dalam maksiat dan berazab-azab diri dan membuat-buat bodoh, dan saudaraku bersedap-sedap ia dengan berbuat taat kepada Allah Ta'ala, bermunajat dengan Tuhannya. Isi syurga lah ia dengan sebab taatnya. Adik dia kata, abang aku tu kuat ibadah. Segala masa umur dia beribadah kepada Allah, bermunajat minta kepada Allah, bermuraqabah mendekatkan diri kepada Allah, bermusyahadah menyaksikan keagungan Allah. Semua dia ada. Aku ni nak tukar lah, nak jadi orang baik macam abangku. Dan dia kata, abang aku tu pasti syurga. Aku ni macam ni hidup, sedar-sedar dalam longkang mabuk, busuk semua ni, neraka lah aku, kata dia. Dia fikir, dan aku isi neraka kah? Dan aku isi neraka lah. Rupanya jikalau aku berkekalan dalam bodoh dan masa ini, ia pun bila teringat kanan-kanan lalu taubat ia dan berniat berbuat baik dengan hendak taat dan mengerjakan ibadah kepada Allah, maka ia pun naik hendak mendapatkan saudaranya ke tingkat yang atas supaya memfrakas sama-sama saudaranya berbuat ibadah. Dia kata, aku ni bertaubat kepada Allah, tubi Allah taubatan nasuha. Aku nak jumpa saudara aku nak belajar agama, aku nak solat berjamaah, nak berzikir, nak wirid dengan dia dan sebagainya. Dia naik atas. Telah lalu di atas tadi diceritakan abangnya turun dengan niat hendak memperbuat maksiat dengan adik, dan ia pun dan adiknya dengan seketika itu diceritakan telah naik ke atas dengan niat hendak berbuat ibadah. Di dalam saudaranya, yakni abangnya, turun dari atas tadi, tergelincir kakinya lalu jatuh ke atas adiknya. Bertimpa-timpa keduanya jatuh langsung mati. Maka matilah yang kuat beribadah atas niat maksiat, dan mati yang kuat maksiat atas niat taubat dan taat. Kalau demikian, apalah gunanya berubah-ubah niat? Itu dia punya cerita dua beradik ni. Maknanya abang dia nak turun nak buat maksiat, adik dia nak atas untuk buat kebajikan ketaatan. Tiba-tiba terjatuh abangnya atau adiknya, mati. Satu nak buat maksiat, bukan setakat niat, dia dah pergi tempat untuk buat maksiat. Maknanya dia sudah berusaha untuk buat maksiat. Tapi adiknya ubah niat, dia bertaubat kepada Allah, naik atas nak buat kebajikan. Maknanya di antara yang kedua-dua ni, yang mana kita fikir dia akan lebih selamat. Kita fikir sini, maknanya niat itu amat penting. Kalau kita nak buat satu kejahatan, kita pula melangkah kepada tempat yang jahat, mati belum buat maksiat, confirm. Kalau orang tu dia nak buat kebajikan, melangkah belum sampai kepada tempat buat kebajikan, dia mati, insya-Allah tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika jaga niat adalah dia, Wallahu a'lam. Kalau tuan tengok, ada lagi satu cerita yang sahihnya, kita bersisa. Bersisa yang ahli ibadah. Ini Bani Israel kuat ibadah, tapi dia berubah niat dia. Itu tuan boleh tengok dalam hadis, kita bersisa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, yakni perbetulkanlah niat, belajar tentangnya. Atau mesti ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arina al-haqqa wa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinaba. Allahumma bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.